وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur pada Allah, takdir Allah yang sejak azali Allah Taala zahirkan, Allah Taala jadikan kita dapat sama-sama sambung belajar tasawuf khasnya dan ilmu agama yang lain amnya. Dimulakan dengan wirdul Imam Ali ibn Abi Bakr As-Sakran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ihtadtu bidarbillah, tuluhu ma syaa Allah, kufluhu la ilaha illallah, babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saqafuhu la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سور سور سور. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول، بلا خندق ولا سور، من كل قدر مقدور وحذر محذور، ومن جميع الشرور. تتروسنا بالله تتروسنا بالله تتروسنا بالله من عدونا وعدو الله، من ساك عرش الله إلى قاع أرض الله، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش، من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس، فاردد نظرهم في انتكاس، وقلوبهم في وسواس، وأيديهم في إفلاس، وأوبقهم من الرجل إلى الرأس، لا في سهل يجدع ولا في جبل يطلع، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Baik, kita sambung tuan-tuan kitab Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji, penterjemah Abdul Ghani Jabal Maraki. Saya baca yang Rumi ya.
Tuan-tuan boleh dapatkan. Saya beli kat mana ni? Pustaka Azhar Pasalakin. Baik. Muka surat 22, cara menghormati guru dan kelebihannya. Antara cara menghormati guru ialah jangan berjalan di depannya. Kalau terpaksa jalan, tunduklah. Hormat. Jangan duduk di tempatnya. Gurunya belum datang, dia duduk. Test. Jangan memulakan percakapan ketika berada di sampingnya kecuali dengan izinnya. Kalau dia nak diam aja, kita pun diam. Biar dia yang mulakan cakap. Jangan banyak bercakap ketika berada di sampingnya. Jangan asyik cakap aja. Nak tanya boleh. Lepas tanya tu, bagi chance untuk dia jawab lah. Belum habis jawab dah tanya lagi. Belum habis jawab dah tanya lagi. Ustaz ni apa hukumnya? Hukumnya habis kalau macam ni, dia kalau macam ni, habis kalau macam ni, sabarlah, nak tengok jawapan kita nak ni. Bertanya memang salah satu cara untuk menuntut ilmu, tetapi berilah masa untuk jawab, ya. Baik. Jangan bertanya sesuatu ketika ia jemu. Tengok mood dia. Kalau tak tahu mood dia baik tak baik, tanya ustaz. Tanya boleh ustaz? Tak boleh. Tak boleh dah, diam ajalah. Baik. Hendaklah menjaga waktu belajar yang ditetapkannya. Kalau ustaz tu ikut asal hukum ataupun asal cara belajar, sang guru yang menetapkan waktu belajar. Tapi kalau kuliah-kuliah masjid surau, biasanya ditetapkan kuliah subuh, lepas subuh kuliah maghrib, ataupun lepas isyak. Jadi ikutlah. Dan jangan mengetuk pintunya, pintu rumahnya. Sebaliknya bersabar sehingga ia keluar. Kalau ni belajar kat rumah gurunya, jangan ketuk pintu. Waktu kalau biasa dah waktu belajar, biasa dia akan buka pintu. Tapi kalau baru first time nak belajar, kena ketuk lah. Dia tak tahu kita dekat luar. Kang tertidur, pagi-pagi dia buka, awak buat apa kat sini? Saya tunggu ustaz buka pintu. Lah, dah malam mana saya buka pintu? Tak masa-masa saya nak buka pintu malam-malam. Awak tak ketuk pintu. Ketuklah pintu. Awak kan first time baru nak belajar ni. Kalau dah setiap hari belajar waktu yang sama, tak payah ketuk lah. Tunggu dia buka. Baik. Tapi kalau belajar kat surau masjid dah tak perlu ketuk pintu lah, kan? Tinggal duduk aje lah. Dan biasanya murid tunggu guru. Bukan guru tunggu murid. Kan? Macam kat sekolah pun sama kan? Kat sekolah kan murid masuk dulu semua. Dah masuk kelas semua, perhimpunan, lepas perhimpunan masuk kelas. Masuk kelas, baru guru dah datang. Memang dia ajar daripada tadika. Tadika gurunya memang dah kena ada lah. Tadika tak boleh. Darjah 1 tu, start darjah 1, murid masuk dulu, barulah gurunya datang. Ya tak? Kalau sampailah ke peringkat universiti, peringkat universiti pun sama. Yang masuk universiti tahulah. Yang tak masuk universiti dengar cerita ni, sama ceritanya, sama macam kat sekolah juga. Kat universiti, dan saya semarin kat UKM, memang murid-murid datang dulu. Kadang dah 15 minit pensyarahnya tak datang. Macam mana cerita ni? Tapi pensyarah dah pesan awal, kalau saya tak sampai dalam 15 minit, itu kelas tu tangguh. Jadi kena tunggulah 15 minit, cukup 15 minit baliklah. Tapi kena tunggu. Tak ada, dia tak ada. Hari ni kelas tak ada, tak payah datang, tak ada. Dia tak beritahu, datang je, masuk bilik kuliah tu. Bilik kuliah dah macam bilik mayat. Kenapa? Airconnya sejuk. Padahal 60 orang tu dalam dewan tu. Sejuk. Kena pakai baju sejuk. Kalah Cameron. Kalah apa? Genting. Kalah. Dia punya sejuk dia. Tu orang kata budak-budak universiti pun panggil apa? Bilik kuliah bilik mayat. Memang sejuk betul. Baik. Jadi maknanya dibawa sampai ke peringkat universiti, murid tunggu guru.
Kalau gurunya 15 minit tak datang, itu tandanya kelas tu tangguh lah. Hari lain barulah balik semua berdedai, tak? Macam tu. Lebih-lebih lagi ilmu agama. Pasal apa buat macam tu? Pasal nak menunjukkan penghormatan terhadap guru. Baik. Lebih-lebih lagi belajar agama. Kita murid tunggu guru. Baik. Haram ke ustaz kalau muridnya datang lambat? Taklah haram. Cuma penghormatan kepada guru tu kurang. Gitu ajalah. Ibaratnya kalau macam anak ke cucu kita tak hormat kita lah, kan? Macam mana anak cucu tak hormat kita? Tengah berbual bising cakap. Tengah berbual dia menanya, ayah. Sabar tengah berbual ni. Kan? Tengah telefon ke apa kan, bising kan. Apa rasa? Kita tengah berbual dengan telefon pasal duit pula tu. Wah. Pasal gaji ke pasal duit ke apa kan. Anak kacau. Ayah. Tak jawab, tarik baju. Ringan tangan tak. Jadi pesan ni ada orang call ni, diam, jangan cakap. Nanti perempuan. Orang angkat, ya tak? Macam itulah rasanya. Jadi kalau kita tak hormat guru kita, ibaratnya kita letakkan diri kita pada tempat kita bapa atau datuk, anak atau cucu kita kacau, kita tak hormat kita lah. Tak hormat kita. Itu contohlah telefon. Biasanya macam tu, time telefon tu lah nak tanya. Tadi time tak ada orang telefon, tak nanya pula. Biasalah budak, dia nak perhatian. Baik. Tujuannya ialah untuk mendapat keredaannya. Kenapa kena hormat guru ni? Dia pun manusia biasa, cuma dia tu ilmu lebih sikit. Lepas kita belajar dengan dia, ilmu dah sama. Tujuannya kenapa? Untuk mendapat keredaannya, supaya guru tu reda dan mengelakkan daripada kemarahannya. Jangan sampai guru marah, nanti tak berkat ilmu. Dan penuntut hendaklah menurut arahannya dalam perkara yang bukan maksiat, bukan dosa terhadap Allah. Guru suruh apa, ikut, selagi bukan dosa. Dan tidak harus taat, tidak harus tu haram, taat kepada makhluk dalam melakukan maksiat, yakni dosa terhadap Tuhan pencipta alam. Kalau sesiapa sahaja, bukan setakat gurulah. Guru, ibu bapa, kalau isteri, suaminya suruh perkara yang dosa, haram ikut. Baik. Dan antara cara menghormati guru, macam mana nak menghormati guru? Ialah menghormati anak-anaknya. Bukan setakat hormat guru tu, hormat juga anak-anaknya dan orang-orang yang ada hubungan dengannya, ahli keluarganya, hormat juga. Ustaz kami Syekhul Islam Burhanuddin, beliau ialah Syekhul Islam Burhanuddin Al-Murghinani, pengarang buku Al-Hidayah, telah menceritakan bahawa salah seorang daripada ulama besar negeri Bukhara, tempat Imam Bukhari, sedang berada di dalam majlis pembelajaran. Tiba-tiba ia bangun beberapa ketika sewaktu menyampaikan pelajaran. Dia tengah ngajar ni, tiba-tiba dia bangun, berdiri. Murid-muridnya terus bertanya kepadanya, ni ulama besar ni, kenapa bangun lah? Dan beliau menjawab, anak ustazku bermain bersama kanak-kanak lain di jalan. Apabila aku melihatnya, aku kena bangun untuknya kerana memperbesarkan ustazku. Anaknya bukan datang majlis dia, main kat jalan, dia nampak, dia hormat. Punyalah menghormati anak kepada gurunya. Itu ulama besar. Ketua Hakim Fakhruddin Al-Irsabandi. Nama ketua Hakim Irsabandi ni, Fakhruddin ni, adalah ketua ulama besar di Marwu. Bukan setakat ketua hakim. Ketua ulama besar di Marwu. Bagus nama Fakhruddin ni. Baginda Sultan telah memberi penghormatan yang tertinggi kepadanya. Beliau pernah berkata, sesungguhnya aku dapat mencapai kedudukan ini adalah dengan menghormati ustaz. Aku telah menjadi khodam. Khodam ni
orang suruhan, hamba lah kepada ustazku Al-Qadi Abu Yazid Ad-Dabusi. Beliau ialah Qadi Abu Yazid Abdullah bin Umar Ad-Dabusi Al-Hanafi, mazhab Hanafi, wafat pada tahun 430 Hijrah. Sultan hormat kepada Ketua Hakim Fakhruddin ini. Kenapa sampai macam tu sekali? Sebab Ketua Hakim Fakhruddin ni amat-amat menghormati gurunya, iaitu Al-Qadi Abu Yazid Ad-Dabusi. Kita hormat guru, Allah Ta'ala tingkatkan darjat kita. Bukan setakat di akhirat, kat dunia dah ditingkatkan darjat. Aku telah melayaninya dan memasak makanan untuknya, tetapi aku tidak pernah memakannya. Dia buat apa pada guru dia? Salah satu cara dia hormat, dia masakkan makanan, layan dan masakkan makanan untuk gurunya. Asy-Syaikh Al-Imam itu pandai masak lah. Kalau tak pandai masak, janganlah. Kalau kau masak sedap, bagilah. Kau masak tak sedap, kau sendiri pun tak nak makan, janganlah bagi. Rasa dulu, sedap? Sedap, Alhamdulillah. Sedap, bolehlah bagi. Ataupun tengok keadaan gurunya. Kadang gurunya ada penyakit je tak, bagi makanan yang sihat. Macam saya kuliah dekat Surau Al-Ihsan, Kampung Senan Baru tu, kat Silong tu, Maghrib Isyak. Lepas Isyak dia berjamu lah, buat bagi jamuan. Apa jamuannya? Buah-buahan. Pasal apa? Situ Doktor Selamat yang jemput tu kan, buah-buahan, tembikai, betik, nenas. Itulah susun cantik, bentuk kadang bentuk burung lah, bentuk apa kura-kura disusun kan. Makannya lah kan, buah-buahan. Baik. Ustaz nak suruh sendiri-sendiri kan? Tidak, ni cerita. Makna itu salah satu cara. Bukan mesti, tidak, tak wajib. Tapi buah-buahan. Tak pernah tempat lain kuliah yang ada bagi makanan lah. Kuliah-kuliah yang ada bagi makanan, tak pernah buah-buahan semata. Itulah salah satunya tempat. Bagus lah, sebab dah malam, lepas Isyak. Takkan makan minyak-minyak apa, goreng-goreng kan, daging-daging, ayam-ayam apa kan, lemak. Jaga kesihatan. Lagi kalau kuliah kuliah khas macam Maulidur Rasul, kuliah apa lagi, kalau hari raya Idul Adha ni, kuliah tentang korban dan sebagainya kan. Itu tu kan lepas Isyak kan kuliahnya kan, ceramahnya. Kalau programnya makannya lepas ceramah, pukul apa tu, 10-11 baru makan kan, bahaya. Tu sebab kadang lepas maghrib makan, lepas Isyak tak boleh Ustaz. Dia kalau lepas maghrib makan, Isyak tu lepas Isyak balik dah makan, macam ceramah. Ataupun dia makan lepas Isyak, makan dulu baru ceramah. Sama ada dia balik satu ataupun dia duduk, tapi dah tutup, matanya dah tutup. Ya tak? Ikutlah macam orang Malibari, dekat Sungai Redan. Tak sampai Sungai Redan, sungai mana tu kan, dia buat majlis Maulidur Rasul pukul berapa? 4 petang tak? Pagi. 4 pagi. Belum sampai Sungai Redan, apa Sungai Tiram, ya? Kampung Tenang, surau Kampung Tenang, dia tepi jalan je daripada Sempang Lu Tiram tu, luar tu, masuk sikit dalam 10 km gitulah, 5 km 10 km sebelah kanan. Dia buat majlis Maulidur Rasul tepat 12 Rabiul Awal. Katalah hari apa? Hari Sabtu. Katalah hari 12 Rabiul Awal, pukul 4 pagi tadi dah berkumpul dekat surau. Dia tak baca Barzanji, dia baca Maulid di Ba'i di Ba'i apa. Kita tak biasa, kita ikut je lah. Kalau dia baca laju lah, dah biasa kan, kita baca pelan-pelan. Lepas tu tazkirah sikit dalam setengah jam, lepas sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh baru jamuan. Sehat. Itu nak makan apa pun tak apa, pagi kan. Dia hidang apa biasa? Roti apa Pantri. Yang tak minyak tu, kalau roti prata yang
tepung tu kan. Pun sihat tapi kuahnya minyak juga. Minyak juga, memang minyak je dah kita orang Malaysia ni kan. Memang lidahnya tekaknya memang tekak dengan minyak juga. Kalau tak minyak, wah lauknya apa nama tepung, tak ada minyak apa kan. Lauknya minyak juga. Masakannya tu apa nama ni, tak berminyak tapi lauknya minyak juga. Tapi tak apa, pagi. Baik, jaga makan. Baik, Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ajal Syamsul A'immah Al-Hulwani. Beliau ialah Abu Muhammad Abdul Aziz bin Ahmad bin Nasr bin Salih Al-Hulwani atau Hulwai, warga Bukhara, sekampung dengan Imam Bukhari juga. Digelar dengan Syamsul A'immah. Beliau adalah tokoh ilmu fikih mazhab Hanafi. Wafat di Bukhara pada tahun 448 Hijrah. Belalang. Bukan belalang ni apa? Dragonfly. Baik. Jadi Syekh Al-Imam Al-Ajal Syamsul A'immah Al-Hulwani telah keluar dan meninggalkan Bukhara, kampungnya, kerana berlaku satu peristiwa yang memaksanya keluar. Apa dia? Beliau menetap di beberapa buah kampung selama beberapa hari. Murid-muridnya telah menziarahinya. Dia tak ceritalah apa sebab dia keluar kan. Murid-muridnya telah menziarahinya daripada Bukhara tu, ziarah dia, kecuali Asy-Syaikh Al-Imam Al-Qadhi Abu Bakar Az-Zaranji, Az-Zaranjri. Bila berjumpa lalu ditanyanya, kenapakah engkau tidak menziarahinya? Dia menjawab, aku sibuk melayani ibu. Dia ni satu orang guru. Dia pindah daripada Bukhara. Kemudian bila dah pindah, anak-anak murid yang kat Bukhara tu ziarah dia, kecuali satu orang anak murid dia tak ziarah, Abu Bakar Az-Zaranjri. Tapi ada sebab. Sebabnya apa? Melayani ibu. Ibunya dah tua. Dia khidmat lah. Beliau berkata, engkau dikurniakan umur tapi tidak dikurniakan keindahan dan perhiasan pelajaran. Beliau terus berada di dalam keadaan demikian, tinggal di beberapa buah kampung pada kebanyakan waktunya dan tidak menyampaikan pelajaran secara terus menerus, kerana di kampung kebiasaannya kekurangan pelajar, tidak seperti di bandar. Maknanya apa nama ni, dia tak ziarah gurunya, itu pun ada sebab. Bukan tak ada sebab. Itu pun gurunya tak apa nama ni, ilmu yang dipelajarinya itu kurang berkat. Kurang berkat. Umurnya panjang tapi keindahan ilmu itu tak dapat. Itu salah satu ulama juga. Dia tu ulama juga. Al-Imam Al-Qadhi lagi. Dia ada satu perkara, dia tak ziarah guru dia, maka ilmunya kurang berkat. Apatah lagi kita, tuan-tuan, jangan sampai kita buat guru kita sakit hati atau marah. Jaga. Kalau ada tersilap, bila maklumlah kita kan manusia kan, ada tersilap, salah, minta maaf. Minta maaf. Ya tak? Sesiapa yang menyakiti guru akan terhalang keberkatan ilmu, tak berkat. Banyak macam mana tak berkat. Itu sebab ada orang pandai, kepandaiannya tu diguna untuk merompak, contoh. Bukan semualah orang yang pandai tu merompak, tidak. Ni contoh. Yang rompak-rompak tu ingat tak pandai ke? Pandai. Yang buat bom nuklear pandai tak? Pandai lah. Tak pandai meletup dah diri sendiri. Pasal pandai tu meletupkan orang. Bom nuklear. Dulu bom atom tu, Hiroshima dengan Nagasaki tu, habis satu Nagasaki, satu Hiroshima tu habis. Rata. Bukan setakat orang, bangunan pun rata. Orang dah yang cerita kampung-kampung sebelah itu kena radioaktif tu, ada kesan-kesannya apa? Kulit tercabut lah, bukan kulit, daging tercabut lah, apa bentuk apa, kalau bayi lahir tak sempurna, kesan radioaktif dia. Itu atom. Sekarang dah ada bom nuklear. Tapi belum diguna untuk perang lah. Mudah-mudahan tak digunakan untuk dari. Itu lagi dahsyat dia punya kerosakan. Bom nuklear. Yang buat tu kan pandai tu, ahli sains juga.
Tapi kenapa buat? Mungkin kurang berkat lah. Ilmunya tu digunakan untuk perkara yang negatif, untuk bunuh orang, bukan sikit-sikit punya jumlah orang. Jadi hati-hati. Sesiapa yang menyakiti guru akan terhalang keberkatan ilmu dan tidak akan mendapat manfaatnya kecuali sedikit jua. Sikit lah, tak banyak. Sepotong syair ada menyebut, ertinya lebih kurang, guru dan tabib. Tabib ni apa? Doktor lah. Guru dan tabib masing-masing tidak ingin kebaikan untuk pelajar dan pesakit, kiranya mereka tidak dimuliakan. Bersabarlah dengan penyakitmu itu, kiranya engkau sombong terhadap tabib penyakit itu, dan cukuplah dengan kejahilanmu, kiranya engkau sombong terhadap guru. Kalau kita sombong dengan doktor, sabar je lah dengan penyakit tu. Ya tak? Disuruh ikut SOP tak nak ikut, contohnya. Pasal perkara ni bukan main-main, tuan-tuan. Bab COVID-19 ni masih ada lah lagi. Habis lah nama tak ada, tiba-tiba ada balik. Benda tu maknanya memang ada, cuma selama ni yang jumlahnya dah nak tak ada, apa nama ni, meningkat semula kemarin, lama juga kan. Tiba-tiba mendadak tu pasal orang ingat dah tak ada. Sedangkan doktor sendiri pun, Dr. Nur Hisham sendiri kata, jaga-jaga, jangan leka. Leka habis mendadak lagi, ya tak? Jangan sampai 3 angka, baru 2 angka kan. 2 digit, 3, belum sampai 3 digit. 3 digit PKP balik. PKP balik. Ya tak? Alah, itu arahan perintah Ustaz, kita ikut kitab. Wah, pandai pula kitab. Apa yang ingat kitab tak ada dalam hadis Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah lil Bukhari. Ada tak sini? Tak ada. Tak apa. Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah lil Bukhari ada hadis tentang wabak. Rasulullah kata, simple je hadisnya. Kalau kamu berada di tempat wabak, kamu jangan keluar dari tempat itu. Kalau kamu berada di luar tempat wabak, jangan masuk tempat wabak. Simple aja bendanya. Selagi mana belum selesai wabak tu lah. Ya tak? Jadi benda tu ada dalam kitab juga. Ikut. Tabib ni, kalau sekarang doktor, dia yang tahu cara untuk mengelakkan, cara untuk sekarang ni cara untuk hapuskan tak ada lagi COVID-19. Cara untuk elak ada lagi. Ikut aja. Ikut aja. Kat Ulu Tiram kan, dah dekat kan, sebelah-sebelah je. Hati-hati. Dia bukan kat Surau, ya memang lah, tapi tempatnya kat Ulu Tiram, dah dekat betul-betul, sebelah-sebelah. Hati-hati. Baik, sambung Jadi kalau sombong dengan tabib, dengan doktor, kenalah, sabarlah dengan penyakit kau tu. Kalau sombong dengan guru, cukuplah dengan kejahilanmu. Memang tak tahulah. Sombong dengan guru, tak nak nanya, ni hukumnya apa ustaz? Kalau ni sembelih ni, kalau macam ni, macam mana ustaz hukumnya? Bab sembelih kan, bab korban. Ya tak? Ni kalau mazhab kita Syafi'i, jadi nazar ni macam mana ustaz? Tanyalah tak? Ada tak mazhab lain? Ya tak? Boleh tak gunakan mazhab lain? Dibenarkan tak? Tanya. Ya tak? Baik. Jadi jangan sombong tu, satu, bertanya kalau tak tahu. Yang kedua, hormat. Diceritakan bahawa Khalifah Harun Ar-Rasyid telah menghantarkan anaknya kepada Usmu'i. Beliau ialah Imam Allamah Al-Hafiz Hujjatul Adab Lisanul Arab Abu Sa'id Abdul Malik bin Quraib bin Abdul Malik. Ni panjang nama dia. Saya tinggalkan lah. Untuk diajarnya ilmu pengetahuan dan adab. Khalifah Harun Ar-Rasyid, dia tu khalifah, ketua negara lah, hantar anaknya kepada Usmu'i, ulama, untuk diajar ilmu pengetahuan dan adab. Pada suatu hari, khalifah terlihat Usmu'i membasuh kakinya ketika sedang berwuduk, manakala anaknya menyembah air ke kakinya. Menyembah pula buku ni. Menyembah air
Lalu khalifah mempersoalkan hal itu kepada Usmu'i dengan berkata, sebenarnya aku menghantarkan dia kepadamu untuk engkau mengajar dan mendidikkannya. Maka kenapakah engkau tidak menyuruhnya menyimbahkan air dengan sebelah tangan dan membasuh kakimu dengan tangannya yang sebelah lagi? Nah, nampak? Dia bukan nak marah. Ini apa ni suruh basuh kaki cikgu ni? Wah, contoh. Wah, sampai tahap basuh kaki, oi, naik mahkamah ni. Tak. Sampai suruh basuh, guru nak ambil air sembahyang, suruh murid siram air. Oi, masuk mahkamah ni, jangan zaman sekarang. Khalifah marah, bukan marah apa, dia persoalkan kenapa tak suruh tangan sebelah siram anak aku tu, suruh dia sebelah tangan siram, sebelah tangan suruh dia gosok, jangan suruh siram aja. Ni khalifah. Dia bukan kata apa ni suruh anak aku siram ke habis sembahyang kan, bukan. Dia cakap kenapa tak suruh sebelah tangan siram, sebelah tangan tu suruh tangan dia tu, tangan anak aku tu suruh gosok kaki kau. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Pernah tak kita gosok kaki guru kita untuk ambil air sembahyang? Ya Allah. Kalau belum, cubalah. Bukan saya, guru lain lah. Guru lain lah. Guru lain. Macam ada orang dia memang nafkahkan diri dia untuk guru dia, Masya Allah, selalu dapat khidmat, ambilkan air sembahyang, ya Allah, ya Rabbi Karim, basuhkan kaki, ambil wuduk, ya Allah. Baik. Tu ulama-ulama ajar, tak adalah suruh cium kaki, tidak. Tak adalah, jangan sampai apa nama ni, minum air bekas air sembahyang, tidaklah. Khidmatlah, khidmat, senangkan hati guru. Senangkan hati guru. Macam kat sekolah juga. Budak kat sekolah, walaupun dia tu kelas belakang sekali, kelas corot, tak boleh cakap BODOH, YouTube tak bagi. Nanti video kena block. Corot, kelas corot sekali, tapi dia tu dengan cikgunya, ya Allah, hormat betul. Hormat, selalu tolong itu, tolong ni. Tapi memang budaknya memang tak pintar lah, lemah sikit, lembab sikit, tak. Tapi gurunya suka didoakan berjaya dunia akhiratnya, tak. Tak semestinya kita corot dalam pelajaran tak boleh berjaya kat dunia dan akhirat, tak. Boleh. Yang disuruh tu belajar, faham. Tak faham tu Allah Ta'ala jadikan ada orang faham, duduk kuliah sekali faham terus, tak. Terus pegang kitab. Ada orang Allah Ta'ala jadikan duduk banyak kali tak faham, tak faham, tak. Melawan lagi kitab, ni kitab dia je, kitab ustaz tu je yang betul, kitab orang lain semua salah. Mana ada nama saya sini? Tak ada. Bukan saya punya kitab ni semua ni. Baik. Hormat guru. Budak kelas pandai sekalipun, budak kelas terror paling depan sekali, tapi kalau tak hormat cikgu, memang cikgu pun malas nak doakan kejayaan dunia akhirat tu. Berapa ramai orang kelas depan habis sekolah, apa jadi? Tak. Yang sambung belajar ada, yang tak sambung belajar, yang macam-macam lah. Keberkatan lah tuan-tuan, keberkatan ilmu. Kalau dekat universiti dididik macam mana? Cerita universiti lagi. Kalau dekat universiti, budak yang student yang tak hormat pensyarah, belagak, macam lagi pandai pensyarah, kau jaga. Kau punya markah tu kat tangan dia. Pensyarah akan bagi markah apa? C. Bukan C, C minus. C minus bukan paling rendah, dia lulus. Tapi tak boleh repeat, tak boleh ulang. Dia kalau B rendah lah sikit lah kan, B ataupun D sekalipun, gagal sekalipun, boleh repeat, boleh ulang balik paper tu, subjek tu semester depan. Maknanya naik balik lah markahnya. Tapi kalau dah bagi C minus ke C plus, lupa lah. Kalau pensyarah bagi
paper tu C minus atau C plus tu memang padan muka kau lah, tak boleh repeat, memang macam tu lah markahnya. Paper tu tak boleh repeat, rendah dan tak boleh ulang. Supaya apa tu, hormat pensyarah. Itu akademik, belajar akademik tu. Kalau belajar agama dekat universiti pun sama jugalah sistemnya kan. Baik. Apatah lagi agama, kena hormat. Memuliakan buku dan caranya, tajuk seterusnya. Memuliakan buku adalah sebahagian daripada memuliakan ilmu. Kalau kita kitab lah, muliakan kitab. Pelajar janganlah mengambil buku kecuali setelah berwuduk, paling baguslah. Haram ke kalau tak ada wuduk ambil kitab? Tidak haram, tapi kurang berkat. Telah diceritakan bahawa Asy-Syaikh Al-Imam Syamsul A'immah Al-Hulwani pernah berkata, sesungguhnya aku mencapai ilmu ini melalui penghormatan. Aku tidak mengambil kertas melainkan setelah berwuduk. Dia sembahyang. Asy-Syaikh Imam Syamsul A'immah As-Sarkhasi telah mengidap sakit perut. Pada suatu malam beliau mengulang kaji pelajaran dan mengambil wuduk sebanyak 17 kali. Sakit perut apa? Kentut lah sakit perut. Berak kentut ke kan, ambil wuduk 17 kali. Dah kentut kan batal wuduk kan, baik semayang lagi, kentut lagi, baik semayang lagi. 17 kali. Kenapa? Kerana beliau tidak akan mengulang kaji pelajaran tanpa wuduk. Nak jaga keberkatan. Ya Allah. Langkah ini diambil kerana ilmu itu adalah cahaya. Wuduk juga adalah cahaya. Maka cahaya ilmu akan bertambah dengan adanya cahaya wuduk. Itu antara keberkatan belajar. Belajar akademik pun sama ke Ustaz? Sama. Belajar akademik tu, disebut akademik tu sebenarnya pasal nak membezakan ilmu agama dengan bukan ilmu agama, tapi sebenarnya ilmu akademik tu ialah ilmu fardu kifayah. Ilmu yang wajib fardu ain, tauhid, fikih, tasawuf, 3. Yang lain tu fardu kifayah. Ilmu tafsir pun fardu kifayah, ilmu tajwid dan sebagainya fardu kifayah. Termasuklah bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains. Tu semua ilmu fardu kifayah. Kelebihan orang menuntut ilmu termasuklah ilmu akademik tu, sebab dia ilmu fardu kifayah. Kena orang Islam kena belajar juga. Tak boleh tak belajar, tak? Baik, antara penghormatan yang wajib dilakukan ialah jangan dihulurkan kaki kepada buku, pada kitab. Buku-buku tafsir hendaklah diletakkan di atas buku-buku lain kerana menghormatinya. Susunan buku pun kena tahu, buku tafsir ke atas daripada kitab-kitab lain. Sebab ada ayat Quran. Jangan diletakkan di atas buku sesuatu yang lain seperti botol dakwah dan lain-lain. Jangan letak barang atas kitab. Haram kita letak sesuatu atas kitab, pensil ke, cermin mata ke, tasbih sekalipun. Itu kitab, apatah lagi Al-Quran. Kan ada orang ambil gambar kan Al-Quran, letakkan tasbih, tu kan. Ataupun ngaji pakai apa nama ni, lidi tu kan, lidi sate pula tu. Mana nak beli lidi special, lidi sate. Baik. Jadi macam mana caranya kalau nak tahu dah sampai mana? Satu, yang paling bagus, ikat tali pada Al-Quran tu, jadikan tali tu sebahagian daripada Al-Quran. Kemudian letak pada muka surat yang kita dah habis tu. Kalau tak nak macam tu, kalau nak lipat rosaklah buku kan. Tapi kalau nak lipat juga, jangan kena tulisan Al-Quran tu. Kecil lah. Ni dilipat setengah muka surat, biar nampak Ustaz. Sikit pun nampak. Bukan masalah tak nampak, tak? Hormat pasal apa? Tulisan Al-Quran. Begitu juga kitab. Kalau nak lipat sikit, jangan kena tulisan. Baik. Jadi jangan letak sesuatu atas kitab, terutamanya Al-Quran. Ustaz kami Burhanuddin telah mengisahkan satu cerita daripada salah seorang syaikh bahawa seorang ahli fikih telah meletakkan bekas dakwat di atas buku
Lalu beliau berkata, ulama ni ada letak. Lalu beliau Ustaz Burhanuddin ni berkata kepadanya dengan bahasa Farsi, Barniabi. Bukan balik beya ni, Barniabi. Jangan salah dengar. Artinya engkau tidak akan mendapat manfaat daripada ilmu engkau. Pendek je, panjang maknanya. Jadi jangan letak sesuatu atas buku atau kitab, terutamanya Al-Quran. Letak pun jangan, apatah lagi kalau kitab tu jangan letak bawah lantai. Gunakan rehal, meja dan sebagainya. Jangan letak bawah. Ustaz kami Al-Qadhi Al-Ajal Fakhrul Islam yang dikenali dengan Qadhi Khan pernah berkata, jika bekas dakwat itu diletakkan di atas buku bukan untuk meringan-ringankannya, maka perbuatan itu tidak mengapa, tetapi lebih baik dielakkannya. Kalau letak sesuatu tu bukan niat nak meringan-ringankan, tak mengapa, tapi lebih baik dielakkan. Antara penghormatan terhadap buku ialah mengelokkan penulisannya. Buku tu nak tulis, cara hormat dia tulis cantik-cantik. Sebab tu darjah 1 sekolah bangsaan ke sekolah agama belajar menulis, bukan setakat tahu tulis cantik-cantik. Jangan dituliskan dengan tulisan yang halus dan tidak jelas. Jangan kecil sangat, tulis. Ni biar jimat. Engkau sendiri pun tak boleh baca nanti. Besar sikit, janganlah besar sangat, pada sederhana. Jangan diconteng dengan tulisan yang halus di tepi lembaran buku kecuali jika terpaksa. Kalau dah ada buku teks, jangan conteng buku teks kecuali nak menulis makna sesuatu perkataan ke, ataupun perkataan tu tersalah taip. Jadi yang sebenarnya, yang betul ejaannya begini. Itu tak apa. Kalau tak, jangan diconteng-conteng. Abu Hanifah pernah melihat seorang, itu panggil apa? Dobit tu kan, tulis kat tepi tu kan. Abu Hanifah pernah melihat seorang yang menulis halus dalam penulisannya. Lalu beliau berkata, Imam Abu Hanifah kata apa? Janganlah engkau menghaluskan tulisanmu, jangan tulis kecil-kecil. Kenapa? Kerana jika engkau masih hidup, engkau akan menyesal, dan jika engkau mati, engkau akan dicaci. Kenapa umur panjang menyesal? Sebab umur makin panjang, penglihatan makin kurang. Tulis kecil-kecil. Ni kemarin buku masa aku belajar ni, masa muda ni, apa kau tulis ni? Entahlah, aku tak tahu apa aku tulis ni. Kecil sangat tulis. Tak. Kalau umur pendek, orang lain baca, dicaci. Ni siapa tulis ni? Kecil, tulisan. Mati dah, dicaci dah. Besar tulisan, kira-kira boleh dibaca. Sekarang dah type lah kan. Buku nota lah kalau orang kita menulis, nota kan. Maksudnya bila engkau sudah tua dan penglihatan engkau sudah lemah, engkau akan menyesal dengan perbuatan tersebut. Nak nanya gurunya dah meninggal juga kan, macam mana? Dia tulis biar nampak. Diceritakan bahawa Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad Majduddin Asy-Syarhaki yang dirahmati Allah pernah berkata, kami kesal dengan tulisan kami yang kami haluskan. Kami kesal dengan pemilihan isi yang kami lakukan, kerana kerap kali kami memerlukan huraian dan tafsiran, dan kami kesal kerana kegagalan kami mendapatkan buku lain yang sahih sebagai rujukan. Baik. Bentuk buku dan warna. Macam mana nak pilih? Bentuk potongan buku hendaklah dibuat dalam bentuk 4 segi, iaitu bentuk potongan yang dibuat oleh Abu Hanifah yang dirahmati Allah. Imam Abu Hanifah yang mula-mula yang buat dah bentuk 4 segi. Contoh Imam Abu Hanifah antara yang membuat buku 4 segi. Keadaannya lebih senang untuk diangkat, diletak dan ditelaahkan, dibaca. Janganlah ada sesuatu yang berwarna merah di dalam buku. Jangan ada warna merah. Kenapa? Kerana ia adalah rekaan para filosof. Filosof ni filosof, ahli falsafah. Bukannya rekaan para ahli salaf, yakni tokoh-tokoh di zaman permulaan Islam. Ulama-ulama tak nak tulis tulisan merah.
Bukan tulisan aja, warna merah. Warna buku pun jangan warna merah. Beberapa orang guru kami tidak suka menggunakan kenderaan berwarna merah. Bukan setakat apa nama ni, buku warna kenderaan merah. Ustaz, saya punya kereta merah. Tak apalah, macam mana dah beli. Ada rezeki tukar warna. Menghormati rakan belajar, itu tentang buku. Jadi insya-Allah tuan-tuan, inilah beberapa perkara tentang adab-adab belajar, iaitu hormati guru kita, jangan menyakitkan perasaan hati guru kita dalam apa keadaan sekalipun, hormat, dan juga hormat kitab-kitab, hormat buku. Akan datang kita masuk pada menghormati rakan belajar, cara hormat rakan-rakan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita baca sama-sama jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqih sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.